السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قال المصنف رحمه الله: يرجع إليك البصر khashi'an saghira, kembali kepada engkau al-basaru, penglihatan engkau. Basar, penglihatan. Khashi'an, di dalam keadaan dia khasyi', letih. Saghiran, kecil. Makna mata kita jadi bersilau. Cuba lama-lama ulang banyak kali tengok langit. Mata kita apa? Berakhir pedih. Itu maksudnya. Khashi'an, dia lemah. Saghiran, dia kecil. Makna apa? Kecil, anak mata jadi kecil. Sebab apa? Banyak sangat cahaya masuk dalam mata. Okey, wadah? Mutaba'idan an yara syai'an min dhalikal aibi wal khalali. Mutaba'idan, ini kaifa nu'ribuhu mutaba'idan? Yalla abidi, kaifa nu'ribuhu mutaba'idan? Khashi'an saghiran mutaba'idan. Apa itu? Khashi'an itu apa? Khashi'an jadi apa? Hal. Ini semua sifat bagi hal. Okay. Hal khashi'an saghiran mutaba'idan. Okey. An, daripada an yara syai'an, adalah dia melihat sesuatu, min zalikal aibi wal khalal, daripada itu aib dan khalal, kekurangan. Carilah, tengoklah di langit ni, ulanglah, tengok banyak kali, nak cari di mana ada tak sempurna penciptaan langit ni, ada mana tak rata. Adakah tak rata langit ni? Jadi bumbung kita, adakah nampak satu bahagian tak rata? Adakah nampak satu bahagian retak sikit? Adakah nampak bahagian berlubang? Carilah kalau jumpa. Tapi Allah sebut yang qalib ilaikal basar, kau cari akhirnya mata kau yang pedih. Sebab kau pasti takkan jumpa. Sebab tu bila akan apa? Kiamat, barulah langit akan pecah. Idza as-samaa'u syaqqat, apabila langit insyaqqat, terbelah. Kiamat boleh terbelah. Sebab apa? Dia juga makhluk. Biarpun sekarang kita nampak cukup sempurna, cukup kukuh, cukup mantap, tapi satu hari nanti, sebab dia juga langit dalam keindahannya, dia tetap bernama makhluk. Langit dalam kekukuhannya, kebiruannya yang tidak pernah pudar, dia tetap bernama makhluk. Dan satu hari nanti pasti dia akan binasa.
Idza as-samaa'u inshaqqat, apabila langit terbelah. Waktu itu kiamat. Okey. Wa innama amara bin nadhari karrataini, bin nadhari li'anna al-insana idza nadhara fi syai'i marratan la yara 'aibahu ma lam yanzur ilaihi marratan ukhra. Okey. Lianna al-insan, kalau sesungguhnya manusia ini, tengok mengapa Allah sebut summa raji'il basara karrataini. Ini kita tengok apa hikmahnya, makna di sebalik perintah Allah suruh ulang kita tengok langit ni. Tapi apa makna di sebaliknya? Dia kata apa sini? Ini kata-kata siapa? Kata-kata Imam Al-Qurtubi. Dia kata apa? Wa innama amara bin nadhari karratain. Allah perintah untuk kita perhati sesuatu ini dua kali. Kerana li'anna al-insan, sungguh manusia ini, idza nadhara, apabila nadhara dia melihat, fi syai'i, pada sesuatu, marratan, sekali, la yara aibahu, dia takkan nampak keaiban dia. Sebab tu jangan cepat menghukum. Kita nak kenal orang, jangan sekadar duduk bercerita dengan dia terus baiknya orang ni, jangan terus percaya. Okey, ini kenal di Facebook saja terus percaya, kenal di WhatsApp saja terus percaya. Kita nak kenal orang, ingat kita nak kenal orang apa? Kita musafir dengan dia. Nak kenal perangai orang, kita musafir dengan dia. Sebab tu bahasa Arab, mengapa dia sebut musafir? Kata apa? Safara. Apa safara? Wa yusalli bil yaumil ghadi indal isfar. Jibril salat subuh hari yang kedua bersama Rasulullah waktu apa? Isfar. Mana isfar? Mana maksud isfar? Cerah. Asfara, cerah. Mengapa musafir ni disebut as-safar, kecerahan? Sebab apa? Setengah ulama lughah bahasa dia kata, okey, summiya as-safaru safara li'annahu yusfiru haqiqata sahibihi. Dinamakan musafir ini musafir kerana apa? Kerana waktu kita musafir, dia akan yusfira, dia akan membuka hakikat diri orang tersebut. Waktu musafir, dia akan buka hakikat diri orang tersebut. Nak tengok dia ini jenis pentingkan diri sendiri ke tidak? Jalan dengan dia. Musafir betul-betul. Pergi umrah dengan dia kan? Pergi melancong dengan dia kan? Nampak? Kedekut tak kedekut? Berkira tak berkira? Tengok waktu musafir. Itu musafir tak musafir. Sebab tu kalau kita pergi umrah tahu, ini ya Allah, sikit-sikit berkira. Faham tak? Kita kena, sekarang kita tak kenal. Jadi kita musafir kita kenal macam mana sifat dia. Dia ini cepat marah ke tidak? Sebab musafir ni masing-masing letih. Jadi bila letih, dia akan keluarlah sifat sebenarnya. Ini berkira tak berkira, ini apa? Kemudian ini penyabar ke cepat marah? Musafir. Pergi umrah dengan dia, pergi haji dengan dia, baru kenal sifat dia sebenar. Sebulan berjalan dengan dia. Sebab dia disebut musafir ni, li'annu yusfiru haqiqata sahibihi. Dia akan membongkar perangai siapa hakikat orang itu. Okey. Kenapa? Li'anna al-insan idza nadhara fi syai'in marratan la yara aibahu. Dia takkan nampak keaiban dia. Ma lam yanzur, selagi mana tidak yanzur, dia melihat, ilaihi marratan ukhra, ilaihi kepadanya marratan ukhra,
marrah kali yang berikutnya. Faham tu? Sebab tu diharuskan. Kalau basir nak pinang perempuan, harus basir tengok. Basir mana basir? Basir dah? Ya, harus basir. Harus hukumnya. Harus hukumnya. Sebab Rasul unzuru ilaiha. Unzuru ilaiha fa innahu ahra an yuqdama bainakuma. Unzuru ilaiha, kau lihatlah kepadanya sebelum kau kahwin. Okey, dululah. Sekarang mana ada tu? Sekarang tak ada, tertutup sudah. Sebab dulu perempuannya tertutup. Jadi nak kahwin, unzuru ilaiha. Unzur ilaiha fa innahu unzur ilaiha. Tengoklah dia. Fa innahu akhra an yuqdama bainakuma. Kerana ia lebih baik untuk kamu yuqdama. Berkasih sayang kamu bersepakatkah antara kamu. Sebab tu dan ulama sebut dalam kitab fiqh nanti kita sebut dalam bab-bab khitbah, harus dia ulang tengok banyak kali. Dia ulang tengok banyak kali. Sebab apa? Takut ada aib. Boleh tengok apa? Muka dengan tapak tangan. Muka dan tapak tangan. Mungkin kali pertama tak nampak aib lagi. Sebab apa? Sebab dia tutup jerawat dia dengan bedak. Tengok kali kedua dia tak sempat pakai bedak. Nampak rupanya jerawat. Sebab dia kata basir boleh. Boleh. Boleh apa? Boleh ulang. Sebab tu fa inna, kalau kita tengok sekali benda, sebab tu sini apa? Dia kata di sebalik perintah Allah tengok, itu makna dia. Hikmah dia apa? Ayat ni. Makna satu buat untuk kita pasti betul, jangan cukup sekali. Kita perhati betul benda ni. Sebab kadang-kadang kita tak dapat nampak keaiban. Wal muradu bil karrataini at-takthiru, dan dimaksudkan dengan bil karratain, dengan dua kali sini banyak. Makna dia berkali-kali. Makna dia okey, kita sebut apa? Sebab disebut ni summa rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basar. Summa rji'il basar, kemudian kau kembalilah pandangan engkau karratain, dua kali. Maksud dua kali sini, maksud dia apa? Berkali-kali. Bukan sekali, dua kali, tapi berkali-kali. Sebab tu dalam usul fiqh nanti kita sebut al-adad la mafhuma malahu fi ba'dil ahyan. Al-adad, bilangan ni ini. Ingat letak kaedah tu. Al-adad la mafhuma lahu fi ba'dil ahyan. Dalam tafsir, dalam Quran dan hadis, al-adad, bilangan ni ini, la mafhuma lahu, dia tidak ada mafhum padanya. Fi ba'dil ahyan, pada sebahagian setengah keadaan. Ini nanti dalam usul fiqh. Sebab apa? Kita tengok begini. Ada setengah al-adad mafhumul adad. Ada setengah ayat adat bilangan ada mafhum. Contoh. Okey. Contoh apa? Allah sebut dalam Quran. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu, penzina perempuan dan penzina lelaki. Fajlidu kulla wahidin minhuma, sebatlah setiap seorang daripada mereka berdua, lelaki dan perempuan, kalau belum berkahwin, penzina lelaki dan perempuan. Okey. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Apa bilangan dia? 100. 100 ni adat. Makna mantuknya dia ada dua. Ambil kalam. Ya, tengok kalam. Ayo kalam. Ayo. Sebut ini. Mantuknya apa? Mantuk kam 100 kali. Mafhumnya apa? Okey. Makna mantuknya kita baca. Mi'ata jaldah, 100 kali.
Mafhumnya, apa mafhumnya? Tidak boleh kurang. Maknanya kita faham apabila Allah sebut 100, mana mafhumnya? Allah yazida wala yanqus. Mafhumnya apabila Allah sebut 100, tidak boleh kurang daripada 100, tidak boleh lebih daripada 100. Kalau kita sebat 99 kali, bid'ah. Kalau kita sebat 101 kali, bid'ah. Itu mafhumnya. Kita faham daripada sebutan huruf ini. Sebutan perkataan mi'atal jaldah, 100 kali sebatan. Ini sini, al-adad sini, dia ada mafhum. Makna mafhum ni, ini kita bahasa Malaysia sebut apa? Yang tersurat. Ini yang tersirat. Mafhum ni yang tersirat. Betul ke bahasa Melayu begitu? Yang disebut, yang apa di sebalik sebutan tadi? Wadah? Makna di sini kita sebut mantuk dia 100 kali. Mafhumnya tidak boleh lebih pada 100, tak boleh lebih, tak boleh kurang pada 100. Tetapi ada juga al-adad la mafhum lahu, tidak ada tersiratnya. Contohnya Allah sebut istaghfir lahum 70 marrat, istaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan. Okey. Kalau mantuk dia Allah sebut mantuk dia in tastaghfir lahum 70 marrah, 70 kali. In tastaghfir falan yaghfirallahu lahum, tidak sekali-kali Allah ampunkan mereka. Orang munafik ini, kau minta ampun kepada mereka Muhammad, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum, tidak sekali-kali Allah ampunkan mereka, sebab mereka namanya munafik. Jadi sini mantuk. Kalau mafhum, dia sebut mafhum yang tersurat. Apa maksudnya? Makna lebih 70 kali Allah ampun. Tapi sini tak. Dia kata la mafhuma lahu. Al-adad sini tidak mafhum. Makna dia 70 kali kan, 80 kali kan, 70,000 kali kan, 7 juta kali kan, tetap Allah tak ampunkan. Sebab dia tidak ada mafhum. Sebab tu al-adad la mafhumu lahu fi ba'd al-ayat. Ayat ni. Sebab ayat ni yang qalib ilaikal apa? Summa raji'il basar karratain. Kemudian baliklah. Perlihatkan dua kali. Dua kali ini bukan maksudnya apa? Bukan maksudnya bukan 3 kali, tapi sini apa? Kali-kali. Dia tidak ada mafhum. Faham tak boleh bahasa? Sama tu saya kata ayat apa? Ayat surah apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Lailatul qadr, malam diturunkan Al-Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang diturunkan Al-Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sini ada, sini la mafhum lahu. Dia tidak ada mafhum padanya. Dia tidak ada tersiratnya. Maksudnya bukan kita kata okey, kalau lebih baik daripada 1000 bulan, malam tu bermakna 2000 bulan lebih baik lagi pada malam tu. Faham tak? Tapi tak. Dia lebih baik pada 1000 bulan, dia lebih pada 1000 tahun, dia lebih pada 1000 kurun, dia lebih baik pada berjuta-juta kurun. Sebab dia adalah Al-Quran. Dia adalah roh bagi semua kehidupan. Sebab tersebut wa kadzalik arsalna wa kadza anzalna ilaika ruhan min amrina. Allah nama apa? Begitulah kami turunkan kepada kau ruh. Allah nama Quran ini sebagai ruh, kehidupan. Sebab apa? Sebab mana-mana kehidupan, mana-mana tamadun yang tidak berpandu ke Quran, sebabnya tidak ada kehidupan, tidak ada makna. Biarpun 1000 kurun, biarpun 1000 tahun, tetapi sehari saja kita hidup dengan Quran, hidup dengan Al-Quran lebih baik daripada 1000 tahun hidup tanpa Al-Quran. Biarpun setinggi mana tamadun dibina, biarpun setinggi mana kemajuan dibina, beribu tahun dia bina tamadun, tetapi tanpa Al-Quran, sehari saja Allah takdirkan kita hidup dengan Al-Quran lebih baik daripada 1000 kurun yang hidup tanpa panduan Al-Quran.
Sehari saja kita hidup, Allah bagi kita hidup sehari dengan Quran, pemerintahan semua Quran. Tiba kita mati sehari ni, terus ke syurga. Tapi 1000 tahun kau hidup dengan tamadun, pembinaan, teknologi semua, tapi kau tanpa Al-Quran, kau hidup dengan kekufuran, terjun bersama tamadun kau dalam neraka. Wadah? Itu maksudnya. Sebab tu kita kata al-adad la mafhuma lahu fi ba'dil ahyan. Bilangan ini dalam setengah keadaan dia tidak ada mafhum. Faham betul? Dia tidak ada apa? Makna tersiratnya. Wadah? Okey. Summa bayyana ta'ala ma zayyana bihi as-samaa'a من النجوم الزاهرة والكواكب الساطعة. Kemudian summa bayyana, kemudian menerangkan ta'ala, Allah Ta'ala la ayat ni, ma apa, alladhi zayyana, dia menghiaskan bihi dengannya, dengan ma tadi, as-sama, langit. Allah je hiasi langit ini. Langit ini Allah letakkan perhiasan. Bumbung dunia ini Allah letakkan hiasan. Bumbung kita letak hiasan kan? Dengan apa? Corak-corak apa? Tapi Allah sebut, dia letak juga, Allah letakkan hiasan di langit ni. Dengan apa? Minan nujumiz zahirati, daripada bintang-bintang. Az-zahirati, yang bergermelapan. Wal kawakib, dan gugusan bintang. Faham tu? Dan gugusan bintang-bintang. As-sati'ati, yang apa? Yang bergermelapan, yang bercahaya, yang bergermelapan. Faqala, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Walaqad, dan sesungguhnya Allah sebut walaqad zayyana as-samaa ad-dunya. Jadi lam sini apa? Okey. Allamu, lamul qasam. Lam sini walaqad, la tu lamu qasam. Okey. Waqad litahqiq, huruf tahqiq ataupun huruf taukid. Wal ma'na, wallahi laqad zayyana as-samaa al-qaribata minkum ayyuhan nasu bikawakiba. Kawakib apa? Kawakib, kaukabun, kaukabani, kawakib. Mamnu' min as-sarf, sebab sighah muntahal jum'. Kawakib, masabih, semua ni mamnu' min as-sarf. Masajid, sighah apa? Sighah muntahal jum'. Tak boleh jamak sebab dia sudah. Kawakib, azah wadan apa? Mafa'il. Okay. Demi Allah, wallahi demi Allah, laqad zayyana, sesungguhnya zayyana, kami hiasi as-samaa, langit, al-qaribata minkum, yang dekat dengan kamu ini. Ini langit pak, langit bumi. Ada 7 lapisan langit. Setiap langit jaraknya berapa? 500 tahun perjalanan. Bila kita nak sampai itu? InsyaAllah mati sampailah. Sebab apa? Orang mukmin bila dimi'rajkan dia, sewaktu dia mati. Sebab tu kalau orang kafir, sebab Allah sebut dalam Quran, la tufattalahum abwabus sama, la tufattalahum abwabus sama. Tidak dibukakan orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah, munafik, kafir. Allah sebut apa? La tufattalahum abwabus sama, tidak dibukakan untuk mereka pintu langit.
Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' فتخطف الطير أو تهوي بالريح في مكان سهيق ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. Allah sebut sesiapa yang menyyirik pada Allah faka'annama kharra minas sama', bahkan dia terjatuh dari langit. Fatakhtafu at-tayr, maka disambar oleh burung, jatuh disambar oleh burung. Au tahwi bihi fi makanin sahiq, ataupun dilemparkan oleh angin, ditiup oleh angin ke tempat yang sangat dalam. Kemana dia? Roh orang kafir fi sijjin. Di mana sijjin? Lapisan bumi yang paling bawah. Kalau beriman, okey. Sebab Allah sebut la tufattalahum abwabus sama', tidak dibukakan untuk mereka pintu langit. Kita minta roh kita nanti termasuk apa? Orang yang dibukakan pintu langit untuk kita. Allahumma amin. Sebab apa? Waktu itulah roh kita akan di-mi'rajkan. Mana dinaikkan. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Di situlah akan bermunajat dengan Allah. Untuk apa? Macam kita sebut hari itulah. Tentang maut hari itu kan. Situlah. Sebab kita mati terus dibawa. Ditanya apa-apa kita sebut hari itu kan. Apa kita bawa? Allah tanya situ. Mana kita diangkat ke tempat yang tinggi. Tak sabar sudah kan? Abdul Qayyum tak sabar sudah kan? Sabar dulu Pak. Nah tak sabar sudah, aku nak rasa tu. Doa lah. Okey. Jadi ini tengok lepas nak roh kita ni, limpas bintang-bintang, limpas semua ni. Limpas matahari, limpas bulan semua ni. Kita mati ni, roh kita limpas, nampak semua ni. Bulan di bawah langit apa? Matahari di bawah semua. Dia limpas lagi. Limpas nampak apa lagi di langit pertama. Semuanya terlampau luas. Sebab kita hidup dunia ni penuh kesempit. Dunia ni sempit. Sudah sempit, PKP lagi. Sudah dunia ni sempit, PKP lagi. Sedangkan langit kalau mati itu roh kita apa? Dia sudah tak terikat dengan jasad, dia terbang. Okey, apa tu? Okey. Aina? Okey. Okey. Bikawakibin mudhi'ah. Okey. Bikawakib dengan bintang-bintang, makna gugusan-gugusan bintang. Mudhi'atin yang bercahaya. Fati'atin bersinar-sinar. Billayl hiya as-sama'ul ula aqrabu as-samawati ila al-ardi. Ia adalah langit yang pertama. Kita nampak sekarang langit pertama. Atasnya ada apa? Ada lagi 6 langit. Langit ke-7. Nanti atas lagi langit ke-7. Kemudian apa? Sebab tu kalau kita baca dalam ni, kemudian ada kursi, lepas kursi baru arash. Lepas kursi baru arash. Macam mana? Okey. Atas ke-7 apa? Ada sidratul muntaha. Di atas langit ke-7 ada sidratul muntaha. Keindahannya apa? Keindahan langit atas langit ke-7 sehingga Allah sebut apa? إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إذ يغشى السدرة ما يغشى. Di atas langit ke-7 itu ada apa? Ada sidratul muntaha, sejenis pokok yang terlampau indah. Allah cerita waktu Rasulullah di-mi'rajkan, dia tengok sidratul muntaha. Allah sebut apa? إذ يغشى السدرة ما يغشى. Sewaktu sidrah, pokok sidrah ini, bidara tadi, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basar wa ma tagha, maka dia tidak zagha, berpaling penglihatan dia, wa ma tak lebih, dia tengok dengan penuh takjub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tanya, apa kau tengok Rasulullah? Dia kata, aku tengok diliputi firashun kadzab, kupu-kupu bagaikan emas keliling dia. Kemudian dia kata, daunnya yataghayyar fukul launan, daun-daun dia tu bertukar warna. La adri ma alwanha. Rasulullah sebut, aku pun tak tahu warna apa. Rasulullah tak tahu warna apa. Sekarang di dunia kita tahu, ini kuning, ini coklat, ini hijau. Rasulullah sebut,
Aku nak sebut, aku tahu. La adri ma alwanu. Aku tak tahu apa warnanya. Itu. Bila nak tengok, nantilah tunggu kita baca dulu. Okey. Okey, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya ada kadang-kadang jemaah kalau buka puasa dalam bulan Ramadan mau 30 minit baru solat maghrib lepas azan. Kita ambil silakan di sini kan. Selepas 30 minit baru solat maghrib. Makruh tak makruh? Belum sampai waktu makruh. Okey, ingat ya. Hadis tentang waktu ini Rasulullah sebut apa? Ammani Jibril indal baiti marratain. Selepas Isra' dan Mi'raj, waktu zuhur, Jibril jadi imam aku untuk di Kaabah, depan Kaabah 2 kali. Okey, panjang hadis tu kan? Hafiztum hadal hadis? Hafiztum? Hari pertama dia solat zuhur apa? Waktu gelincir matahari. Hari kedua waktu mana? Waktu apa? Dekat-dekat nak waktu asar. Mana habis dia dekat-dekat apa? Nak masuk waktu asar. Asar pula hari pertama awal waktu. Hari kedua waktu bayang-bayang jadi 2 kali ganda sudah. Makna separuh sudah waktu asar. Maghrib sekali saja. Terbenam matahari terus Rasulullah solat maghrib. Hari pertama begitu, hari kedua begitu. Aisyah 2 kali. Aisyah pertama dia solat selepas hilang masuk waktu Aisyah awal waktu Riyad Abu Syafiq Ahmar hilang apa warna merah. Hari kedua bila? 1/3 malam. Lebih kurang jam 10 11. Subuh hari pertama awal waktu. Hari kedua bila? Indal isfar. Waktu nampak sudah tanah, cerah sudah. Tapi belum nampak naik matahari. Jadi sebab tu. Tapi maghrib sekali saja. Maghrib hanya sekali. Sebab tu kita kata maghrib ini afdalnya jangan lewat. Makna waktu fadilat dia. Kita ingat dulu. Azan. Okey, azan, solat qabliyah 2 rakaat. Kadar ya. Azan, solat qabliyah 2 rakaat, kemudian solat maghrib, zikir, kemudian apa? Okey, kemudian solat ba'diyah 2 rakaat. Itu kadarnya. Tengah tu buat apa? Dia pakai labsu syar' apa? Dia buang air, dia apa? Kemudian dia apa? Dia berwuduk, dia pakai pakaian, dia azan, dia iqamat, dia solat apa? Qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Habis waktu. Mana habis waktu yang fadilah. Jadi jarak dia lebih kurang, ulama kira lebih kurang sulusai sa'ah. Makna maghrib kalau kita buat 40 minit, di bawah 40 minit, faham tak? Sebelum okey. Antara lepas masuk waktu sehingga 40 minit. Makna bawah 40 minit selepas masuk waktu belum makruh. Tapi atas 40 minit selepas masuk waktu dikira makruh. Sah-sah tapi hukum dia makruh, tak haram, tapi hukum dia makruh. 40 minit. Contoh sekarang maghrib jam berapa? 6:25. Contoh kita ambil 6:30. Okey. Kalau kita solat 7:10 baru kita solat maghrib, makruh sudah. Faham tak? 7:10 baru kita solat maghrib. 6:45, 6:50 belum makruh lagi. Tapi kalau selepas 2/3, makna selepas 40 minit pada masuk waktu dia, hukum dia makruh. Boleh? Ayo. Ini 30 minit belum sampai makruh lagi sebab ulama kadar dia apa? Sulusai sa'ah, 2/3 jam. Mana dia? 40 minit. Makna di bawah 40 minit tak makruh. Tapi limpas 40 minit makruh. Sebab dekat nak masuk waktu Isya sudah. Jelas tu? Okey. Saya sering bertanya dengan diri saya sendiri, solat rasa kurang sempurna. Mungkin solat tidak diterima Allah. Kerana solat sempurna sahaja yang diterima oleh Allah. Tolong beri pencerahan Ustaz. Dia rasa solat tak diterima sebab tak sempurna solat dia. Tolong beri pencerahan. Allah telah beri pencerahan.
Allah telah beri pencerahan. Ini tandanya orang beriman. Kalau rasa begini, dia beriman. Orang ini tanda orang yang benar-benar beriman. Sebab Allah sebut apa? وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتوا, dan mereka ini golongan yang benar-benar beriman ini, yu'tuna ma atau, mereka mensedekahkan apa yang mereka sedekahkan, memberi apa mereka berikan dalam keadaan mereka bersedekah. Wa qulubuhum wajilah, hati mereka gemetar. Bentar apa? Annahum ila rabbihim raji'un, mereka akan kembali pada Tuhan mereka, disoalkan ibadat mereka. Mereka takut. Jadi Aisyah tanya, Ahuwallazi yazni wa yasri wa yakhaf ya Rasulullah? Adakah dimaksudkan ayat ini orang itu dia berzina, dia mencuri, jadi dia takut dengan Allah? Apa Allah sebut? La ya bintas siddiqi, la, tidak wahai putri as-siddiq, putri as-siddiq. Huwallazi yusalli wa yasumu wa ma'a dzalika yakhafullah. Orang yang Allah maksud ni, dia salat, dia puasa, dalam keadaan begitu dia takut kepada Allah. Maknanya dia takut Allah tak terima salat dia, dia takut Allah tak terima puasa dia. Dia salat, dia rasa salat dia tak sempurna, dia rasa Allah tak terima salat dia, dia takut. Dia puasa, dia rasa Allah tak terima puasa dia. Okey, sebab tu ulama salah dia kata, aku ni sebenarnya aku harap pada Allah, cukuplah satu saja solatku Allah terima, cukup sudah. Maksudnya apa? Cukup satu saja Allah terima solat dia. Maksud apa? Satu terima, mana Allah terima doa kita dalam solat itu apa? Kita minta syurga. Setiap kali solat kita minta syurga. Satu terima, cukuplah. Faham tak? Dia kata cukup saja satu. Kalau aku tahu satu saja solat pun terima, aku bangga sudah. Seronok sudah aku. Sebab kalau satu saja solat terima, mana apa? Kita setiap solat kita minta apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzab. Minta berlindung. Allah terima satu saja, cukup. Dia cukup saja satu Allah terima. Ya, aku selamat sudah. Faham maksud dia? Okey, jadi inilah orang beriman. Ini soalan orang beriman. Sebab orang beriman dia takut amalan dia tak diterima. Sebab tu apabila dia takut amalan dia tak terima, dia sentiasa cuba nak baiki amalan dia. Hai, tak khusyuk aku solat maghrib ni, tak apa. Insya nanti kalau lebih khusyuk lagi. Lepas Insya, alamak berkhayal lagi pas solat. Tak apalah, subuh esoklah. Subuh esok, hai, macam terlelap kalau aku solat. Tak apalah, zuhur nanti. Dia terus berusaha nak baik hingga apa? Rasulullah sebut, lani yashba' al-mu'min minal khair hatta yakun muntahal jannah. Orang beriman tidak pernah kenyang dapat mengejar kebaikan sehingga sedar-sedar di syurga. Dia terus cari yang baik, akhirnya sedar-sedar di syurga. Jelas ni maksudnya. Ini soalan apa? Soalan ni lah. Maksud apa? Orang yang benar-benar beriman. Okey. Jika seseorang itu telah bersetubuh dengan isterinya, lalu ingin menunaikan solat tubuh tetapi mempunyai air yang mencukupi hanya untuk makan dan minum, dan benda ni pasti tak terjadi di Malaysia. Apatah dia tahu, sebab kita keliling kita lah laut. Apatah lagi di keliling kita tak tahu. Keliling laut, di tengah-tengah ada sungai, takkan terjadi soalan ni. Ini terjadi di mana? Di Mozambik. Ini soalan ni daripada Mozambik. Waktu bila? Waktu kemarau panjang di Mozambik. Faham kan? Okey. Apakah ada hukum mandi junub selain menggunakan air? Tolong beri penjelasan. Iyalah. Jadi kalau air hanya untuk apa? Dan air yang anda cukup untuk makan dan minum. Ini saudara kita pada Mozambik tanya ni. Air yang ada cukup untuk makan dan minum, adakah? Jadi waktu dia tayamum, wa in kuntum marda aw ala safarin wa lam
Apa yang wa in jar min ghaiti aw lamastumun nisa aw jar min ghaiti aw lamastumun nisa, kamu datang dari tandas atau kamu bersentuh perempuan, maksudnya apa? Kamu bertubuh. Falam tajidu ma'a, kamu tidak mendapati air. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayamumlah sebagai ganti mandi wajib. Jadi bertayamumlah untuk solat apa? Subuh. Faham tak? Tayamum itu untuk apa?